everyone. Okay, selamat sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan cara kita menulis laporan projek akhir tahun. Okay, sebenarnya bukan dari segi konten, tapi dari segi technically, dari segi format saya nak mengajar cara menulisnya, cara editnya. First thing, laporan projek akhir tahun Diploma Kemahiran Malaysia, perkara ini kita tak perlu buat apa-apa. Seterusnya, di bahagian tajuk projek ini, saudara-saudari perlu masukkan tajuk projek kamu. Okey, seterusnya, masukkan nama pelatih di sini dan nombor kad pengenalan di sini. Okey, jika terdapat 3 ahli kumpulan atau 2, maksudnya lebih daripada seorang menulis kertas projek ini, maka kamu copy and paste dan tambah-tambah di bawah. Okey, seterusnya kita perlu isi. Sebelum tu maafkan saya, page pertama lagi ada dekat bawah ni ada nama kemahiran. Contohnya khusus bidang apa yang kamu sedang mengambil Diploma Kemahiran Malaysia. Okey, contoh yang saya bagi dalam kurungan adalah Product Design Innovation dan kod kemahiran adalah MC09542016. So kamu hanya perlu tulis yang dalam kurungan yang ini sahaja. Okey, ini adalah untuk page pertama. Sudah selesai. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian kedua, iaitu borang pengesaan laporan projek. Okey, di sini apa yang saudara-saudari kena tambah adalah tajuk projek. Okey, di sini masukkan tajuk projek, tidak perlu edit apa-apa, just tulis sahaja. Kemudian di sini tanda tangan anda, nama penuh, nombor kad pengenalan dengan tarikh. Okey, jika terdapat lebih daripada satu pelajar dalam kumpulan tersebut, pelajar kedua dan pelajar ketiga boleh masukkan di ruang yang di muka surat yang sama. Okey, selepas dah isi maklumat-maklumat ni, template laporan ini akan disahkan oleh pegawai penilai dan pegawai penilai luaran. Okey, so bahagian ini akan diisi oleh pegawai penilai anda nanti. Okey, ini adalah untuk bahagian kedua. Manakala bahagian ketiga adalah penghargaan. Okey, di sini saya dah tolong isikan atau draftkan apa yang biasanya ada untuk bahagian penghargaan. Di ruang-ruang yang saya buat dot ini, anda perlu masukkan nama-nama yang terlibat dengan projek anda. Okey, contohnya Puan Pengarah. Okey, masukkan nama Puan Pengarah di sini dan padamlah dot ini. Okey, begitu juga di bawah sini, penghargaan juga dikhususkan buat bonda. Okey, masukkan nama ibu, nama ayah dan apa-apa ayat yang kamu nak tambah boleh tambah di sini. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian abstrak. Okey, bahagian apa yang perlu ada dalam bahagian abstrak ini saya dah masukkan dan secara ringkas, iaitu kamu kena ada rasional tentang penulisan kajian ini. Okey, iaitu objektif, penyataan masalah, metodologi, keputusan dan kesimpulan, semuanya secara ringkas dan dalam satu perengan sahaja. Okey, bagi pelajar di KM tidak boleh melebihi 250 patah perkataan, manakala pelajar di LKM adalah 350 patah perkataan. So abstrak kenalah singkat dan jelas. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian kandungan. Okey, di sini pelajar tidak perlu edit apa-apa sebab saya dah linkkan setiap tajuk kepada bahagian sini. Nanti hujung sekali saya akan tunjukkan apa yang perlu buat dekat kandungan. Okey, seterusnya senarai raja juga sama, tidak perlu edit apa-apa. Nanti saya akan tunjukkan apa yang kita perlu buat. Begitu juga dengan senarai jadual. Okey, seterusnya kita masuk ke bab pertama, pengenalan.
tidak perlu edit apa-apa di sini dan di sini. Okey, tajuk kecil pertama adalah pengenalan projek. Apa yang perlu ada di sini, apa yang perlu masukkan sudah telah diringkaskan dalam ayat. So saudara-saudari perlu masukkan apa yang diminta sahaja, atau ada tambahan yang lebih jelas boleh masukkan juga. Okay, contohnya bahagian ini perlu menerangkan tentang pengenalan. So pengenalan berkaitan tajuk. Okay, secara ringkas matlamat masalah yang sedang dikaji selain menekankan kepentingan dan kesahihan projek yang dilaksanakan. Ia juga menetapkan hipotesis yang ingin diuji atau objektif kajian. So semua ini kita akan masukkan dalam bahagian ini. Okey, latar belakang masalah. Okey, kita perlu di bahagian sini kita perlu menerangkan latar belakang masalah dalam projek saudara-saudari. Okey, seterusnya untuk objektif juga perlu menerangkan objektif kajian anda, dan objektif ini sekurang-kurangnya ada 2 lah. Okey, so objektif kajian ni kamu akan tulis objektif kajian ni adalah seperti berikut dan masukkan dalam point form. So saudara-saudari kena edit di sini saja objektif anda. Okey, dan ingat dia sekurang-kurangnya 2 objektif. Yang biasanya kita akan tulis mereka membentuk dengan menganalisis. Okey, so yang adalah standard form lah. Okey, seterusnya skop kajian. Untuk skop kajian ini saudara-saudari perlu menyatakan tentang had data, batasan dari segi lokasi kajian, batasan dari segi tempoh atau masa, dan batasan dari segi informan, responden, subjek dan ataupun dari asal jantina, tempat tinggal dan pendidikan. Mana-mana yang berkaitan dengan projek anda. Okey, seterusnya bab 2 kajian ilmiah. Okey, seperti yang saya maklum tadi, kita tidak perlu edit apa-apa di sini. Hanya di tempat pengenalan ni kita akan masukkan apa yang berkaitan dengan kajian ini. Seterusnya kajian-kajian terdahulu, dan kajian anda mungkin ada beberapa subtopik yang anda ingin highlightkan, contohnya teori, model dan sebagainya, yang itu boleh masukkan di setiap ruang ini. Okey, di sini saya nak tunjukkan sedikit. Contohnya saya ada subtopik seterusnya. Okey, kita pergi ke subtopik. Okey, contohnya sebelum kesimpulan ni kita ataupun sebelum kesimpulan ni kita ada subtopik ketiga, dan kita rasa kita nak tambah lagi satu subtopik. Dia tak berhenti di subtopik 2.5. Maka kita enter. Tadi saya copy saya tengok sini saya highlight daripada bahagian sini, saya copy. Okey, tengok saya copy, dan di sini saya akan paste. Okey, paste biasa jangan pergi gunakan yang ini semua, tidak perlu. Just gunakan paste yang biasa, iaitu paste yang biasa sahaja. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan bila saudara-saudari copy paste, tengok nombor turutan dia akan sambung sendiri. So adik saudara-saudari tidak perlu risau tentang running number ataupun turutan nombor. Okey, so di sini saya tak perlu lagi benda ni, saya akan padam. Perkara kedua saya nak highlight adalah jika saudara-saudari melihat bahagian ataupun perengan pertama mesti bermula daripada tepi. Okey, nampak Okey, tetapi perengan kedua dia mesti bermula daripada ayat pertama, itu akan bermula daripada dalam. So untuk nak ubahkan tersebut, kita pergi ke file, kita pergi ke home, kita cari. Okey, di sini saya ada nombor 10 normal,
dan nombor 11 adalah normal 02. Okey, biasanya untuk nampak tak saya tulis perengan kedua. Okey, biasanya untuk perengan kedua kita akan guna 11 normal. Okey, setting-setting ini memang termasuk dalam template yang saya reka untuk adik-adik. Okey. So nampak tak? Bila perengan kedua dia automatically dah masuk dalam dan susunan dia nampak kemas. Okey, seterusnya saya padam dulu, saya padam balik ya, sebab ni tidak perlukan. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan gambar rajak ni. Okey, contohnya kita nak tambah gambar rajak, maka kita tambah lagi satu gambar rajam. Okey, kita lukis sahajalah satu kotak. Okey, so contoh ini adalah gambar rajak kedua. Saya masukkan image ni di sini. Okey, sekarang saya nak tunjukkan. Okey, bila kita copy paste, okey, satu saya nak ingatkan, untuk gambar rajak yang wording ini mesti copy paste, sebab baru kamu akan dapat setting yang sama. Bila anda kat copy paste, kita nampak di sini pun Raja 2.1, di sini pun Raja 2.1. Sepatutnya sini dah berubahlah Raja 2.2. Macam mana kita nak ubahkan? Kita pergi highlight di sini, kita tekan right click, kita nampak tak update field? Okey, kita just tekan update field, dia automatically akan berubah kepada 2.5. Okey, saya tukarlah ini kepada nama lain, image contoh kedua. Okey, and then dah selesai yang tu, kita susun balik. Kita dah masuk subtopik kedua, Raja 2.2. Kenapa boleh ada Raja 2.2 dua kali? Ya, sebab yang Raja ini adalah Raja asal dan kita belum update lagi dekat sini. So, maka kita highlight perkara dua ini, kita right click, kita pergi tekan update field. So automatically nombor rajak itu akan berubah. So adik-adik ataupun saudara-saudari perlu pastikan anda pergi update setiap rajak itu bila ditambah raja-raja baharu. Sama juga dengan jadual ni. Contohnya sini adalah jadual 2.1, kita tambah lagi jadual lain. Okey, saya tambah Okey, sekarang contoh jadual kedua. Okey, so tadi saya dah maklum, bila kita tambah jadual di sini kita kena tekan update, maka automatically nombor jadual juga akan berubah. Okey, dalam jadual ni kamu nak gunakan cara apa boleh. Lepas tu copy paste je jadual ni, lepas tu ubah apa yang perlu, apa yang tak perlu. Contohnya, okey, untuk contoh jadual kedua ni, saya tak perlukan begitu banyak information. Mungkin saya perlukan 3 je kotak. Maka saya perlu buat apa? Contohnya kotak ini saya tak perlu dan kotak ini saya tak perlu. Kita pergi ke layout, kita ambil eraser, kita padam sahaja. Okey, itu sahaja. So jadual kita dah masuk, ada 3 atau 4 yang kita perlukan sahaja. Seterusnya kalau kita nak seragamkan, kita tarik-tarik. Okey, selesai, nampak kemas. Okey, seterusnya kita masuk ke bab ketiga. 3 adalah metodologi. Okey, seterusnya subtopik pertama untuk metodologi. Okey, contohnya ada guna model edit ataupun model-model lain dan kaedah yang kamu gunakan, instrumen, sampel, bahan, semua perkara itu akan masukkan di setiap subtopik ni dan diterangkan dengan jelas.
Okey, seterusnya okey, tadi ingat tak kita ada gunakan raja di chapter kedua. Sama juga untuk bab ketiga juga. Contohnya kita ada raja. Okey, kalau kita copy paste daripada sini. Okey, sebagai contoh lain Okey, contohnya saya nak paste di sini. Okey, bila kita copy paste di sini, kita akan dapat nombor yang tadi. Dia tak berubah. So, untuk kita ubahkan kepada bab 3, kita kena highlight nombor 2 tu, right click, update field. So, bila kita masukkan copy paste ayat default dia dan update field, automatically nombor itu akan berubah ikut bab. Begitu juga untuk yang kedua, point. Selepas point itu, highlight, right click, lepas tu update field. Okey, sekarang kita dah dapat gambar pertama tu automatically 3.1. Maka gambar kedua ni kita kena ubahkan juga. Untuk gambar kedua, kalau nombor depan ni dah betul, kita hanya update nombor kedua. Okey, tujuan kita kena copy paste ini nanti saya akan tunjukkan di bab isi kandungan. Okey, seterusnya adalah bab keempat, keputusan dan perbincangan. Okey, masukkan tajuk-tajuk yang sesuai untuk bab ni. Apa-apa pun, setiap bab yang pertama adalah, tak kisahlah 4.1, 3.1, 2.1, semuanya adalah pengenalan. Selepas mengenalkan apa yang ada dalam bab ini, kita masukkan dapatan kajian dalam subtopik pertama, kedua, ketiga. Subtopik itu bergantung pada keperluan projek kamu. Okey, seterusnya yang jadual ni adalah copy paste daripada atas. Bila kita copy paste, selepas kita update setiap nombor ni, update field, kita akan dapat nombor running number yang betul. Okey, seterusnya sama juga dengan bab 5. Bab 5 adalah kesimpulan dan cadangan. Maka masukkanlah kesimpulan daripada keseluruhan kajian ini dan cadangan atau implikasi yang untuk projek-projek yang akan datang ataupun untuk pembaca kajian ini. Okey, akhir sekali adalah rujukan. Pelajar kena gunakan format apa? Okey, apa itu apa? Okey, jangan risau, saya akan buat lagi satu video cara membuat rujukan dengan mudah. Okey, apa-apa pun untuk yang artikel ataupun buku ataupun ensiklopedia, tesis, artikel daripada internet, semuanya ada cara nak menulis rujukan. Akhir sekali adalah lampiran. Untuk lampiran ni, contohnya saya dah tulis lampiran A. Yang ini adalah salah satu contoh borang soal selidik. Okey, kalau saudara-saudara nak masukkan perkara lain, drawing dan sebagainya, boleh tukar tajuk ini. Hanya tukar tajuk saja ya. Kalau nak ada banyak, nanti copy paste, masukkan saja. Okey, contohnya copy paste. Okey, di sini dah ada lampiran B, gambar projek. Mungkin ada lagi means, masukkan lampiran C. Okey, tukar tajuk contoh gambar. Okey, gitulah. So, apa yang perlukan kita masukkan saja. Okey. So, ini sahaja yang perlu tahu, terutamanya untuk menulis kertas projek anda dengan kemas sistematik. Okey, kita scroll sampai atas. Okey, kita sampai ke bahagian isi kandungan. Okey, tadi kita dah update banyak perkara kan. Okey, so kita datang sini, kita klik pada. Okey, lepas kita klik, dia akan tukar kepada warna grey. Okey,
Di sini kita kena buat apa adalah right click, pergi ke update field. Okey, nanti dia akan keluar update page number, so update entire table. Okey, kali ini saya nak update entire table. Contohnya kadang-kadang kita nak tambah subtopik semua, kita kena update entire table. Baru dia akan update perkara dengan nombor muka surat. Tapi kalau kita tak ada perubahan subtopik, kita hanya ada perubahan pada page number, kita perlu tekan yang pertama sahaja. Okey, mari lihat. Saya tekan update entire table, tekan OK. So dia akan automatically update apa yang sesuai. Okay, kalau kita lihat lampiran C ini contoh gambar. Tadi kita dah update kan? Okay. Cuma lepas kita update dia lari sedikit dia punya alignment. Tak ada masalah. Kita highlight semua sampai bawah. Nampak tak ada satu kotak ataupun segitiga right tab. Okey, nampak sini. Okey, kita tekan yang ini. Pada bahagian ni automatically dia akan susun ke tepi. Nampak? Okey, susunan nombor tu dah updated. Dia pun dah okey. Sama juga kat sini. Update field, entire table. Dia dah keluar semua yang kita masukkan. Cuma kat sini kita tarik yang ni, letak ke tepi. Okey, kita perlu buat untuk semualah, semua bahagian yang ada isi kandungan. Okey, itu sahaja. So nampak mudah kan? Apa-apa yang kita update dalam kandungan kita, kita boleh update terus di bahagian sini. So saya harap template ini mudah atau memudahkan kerja-kerja penulisan pelajar-pelajar Akademi Sepang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.